Sesi kelima akan bermula sebentar lagi. Kita akan berikan 10 minit kepada Ustaz Salman untuk memulakan sesi penggulungan, dan kemudian pihak ARG akan turut mendapat 10 minit untuk sesi penggulungan. Sekiranya Ustaz Salman telah bersedia, baik, penjaga masa 10 minit. Dipersilakan Ustaz Salman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sampai ke penghujung. Dalam sesi rumusan ini saya ingin tekankan beberapa perkara yang mungkin kita boleh persetujui bersama. Mungkin satu lagi jawapan yang saya belum jawab, yang lain saya akan buat kesimpulan. Apakah kita ni bincang pasal Muhammad Abdul Wahab ke pasal aliran Wahabi? Dua-dua kita bincang. Kita bincang pasal pendiri Muhammad bin Abdul Wahab, dan kita bincang pasal orang yang mengikuti aliran ini. Dan daripada awal kita lihat tarifnya sangat longgar. Tarifnya kata siapa yang mengikut Muhammad bin Abdul Wahab, itu tarifnya, itu dikira Wahabi. Tapi ada pandangan Muhammad bin Abdul Wahab sendiri yang dia amalkan, dan sebahagian a'immah dalam aliran dia amalkan, itu dikesampingkan, lalu didedahkan pandangan-pandangan yang bercanggah dengan pilihan dia sendiri dan dihentam aliran itu. Saya fikir ini tak adil. Ini tak adil. Contohnya isu berkaitan dengan bid'ah, berkaitan dengan tawassul, teksnya ada beberapa ulama yang sama dengan dia, dan ada khilaf dalam bab itu. Tak bolehlah kita menjuruskan pandangan kita kepada satu yang paling kita tak suka, kemudian kita draw secara umum, sebab spektrum ekstrim ada dalam semua aliran, kita akui. Dalam masa yang sama, saya sekali lagi, berkali-kali saya tekankan, kita tak boleh ubah apa-apa. Diri kita sahaja. Saya sendiri, pandangan peribadi saya, Asy'ariyah, Maturidi, Asy'ari, Wahabi, semua ni berada di dalam ruang lingkup Ahli Sunnah wal Jamaah dengan perbezaan yang ada di antara mereka masing-masing. Dan kita perlu buat apa yang kita cakap. Satu ketika dahulu saya ulas tentang pertembungan di antara Dr. Yusuf Al-Qaradawi dengan Syekh Rabi' Madkhali. Saya sebut benda yang sama. Ya, sebahagian daripada mereka kasar, keras dalam pertembungan. Syekh Rabi' Madkhali kasar dan keras dalam pertembungan. Tapi takkan kita nak keluarkan dia daripada kedudukan dia tokoh dalam ilmu kerana kekerasan dia, dan takkan kita nak menerima kekerasan itu dan membina ideologi kita sendiri. Sama juga apabila kita bincang hari ini di antara Wahabi dan juga Aswaja yang membincangkan tentang Wahabi, ada perbezaan. Dan saya sebutkan, tuan-tuan boleh lihat daripada awal tadi, saya masukkan dengan Aswaja ni lah, saya tak masukkan Asy'ariyah, kerana ada perkara yang mereka berbeza dengan Asy'ariyah sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita kena berlaku jujur. Kita perlu berlaku jujur. Ini tanggungjawab kita. Bagaimana kita boleh membaca sejarah hitam satu aliran, sedangkan kita tidak langsung melihat sejarah hitam aliran kita. Guru-guru kami di universiti itu selalu berpesan dalam bab ni, tutuplah isu ini. Sehingga kami jadi takut nak buka sejarah pertembungan yang memang ada dalam kitab-kitab. Pertembungan antara Maturidi dan Asy'ariyah, pertembungan di antara Asy'ariyah dan juga Hanabilah ada. Kami takut nak buka buku, kerana itu sejarah gelap. Kita takut nak buka buku, takut nak lihat dan takut nak baca. Tapi kenapa kita perlu baca? Kerana kita berhadapan dengan satu ancaman orang yang membuka pekung-pekung ini untuk mensasarkan peluru kepada satu kelompok. Selagi mana ada kelompok begini, orang lain pun kena bangun, kena baca dan buka pertelingkahan ini dan baca. Apa pentingnya tuan-tuan tahu pandangan Sanusi tadi? Apa pentingnya tuan-tuan tahu pandangan Syirazi tadi? Apa pentingnya tuan-tuan tahu masalah ini sehingga ada kafir, ini kafirkan itu ke tidak? Tak ada kepentingan langsung. Kalau tidak ada orang yang mengambil inisiatif tidak baik untuk menuduh orang secara tidak adil, isu-isu ini takkan terbuka pun. Jadi pada saya, kita kena berlaku jujur. Itu jujur di dalam isu berkaitan dengan takfir dan sebagainya. Begitu juga isu berkaitan dengan perang. Berlaku jujur, dia berlaku dalam semua aliran. Dan bacalah, ini penting. Untuk mengetahui aliran kena baca. Tuan-tuan, saya tahu Kiai Hidayat orang yang sangat suka membaca melalui tulisan dia. Saya merayu kepada Kiai, bacalah buku Ibn Taymiyah, sama ada Darut Ta'arud ataupun Bayan Talbis Jahmiyah. Bacalah salah satu di antara dua buku ini untuk faham keseluruhan idea dia. Kalau tidak, kita tak boleh cakap. Kita cakap, kita akan terkeluar daripada konteks apa yang dia sebut. Jadi untuk berlaku adil juga kena baca. Kalau tidak, kita tak boleh. Kita tak dapat gambaran sepenuhnya.
Sampai bila kita nak main isu teknikal saja, kita kena baca. Seterusnya, Asy'ariyah dan Wahabi sama-sama ada kepentingan dan sumbangannya masing-masing. Asy'ariyah ada sumbangan yang besar, membasmi ahlil kalam, mematikan hujah ahlil kalam. Al-Amidi, Al-Ghazali, Ar-Razi telah ada jasa yang besar, meruntuhkan ideologi ahli kalam, meruntuhkan Mu'tazilah, ada jasa yang besar. Dan ada perbezaan. Dalam masa yang sama, kewujudan aliran Wahabi yang berkuasa di Mekah ini telah memberikan sedikit manfaat kepada ramai orang. Kita dapatlah rasa orang pergi ke Mekah, tak adalah orang pergi cari makam di sana sini, tak adalah orang pergi jumpa segala macam tiang nak pegang, nak sentuh. Fokus kepada ibadat. Ziarah makam Nabi SAW, semua orang lalu ziarah makam, orang menunaikan tawaf. Ada asyir lagi, ini makam Ibrahim bukan untuk disentuh, sentuh sahaja rukun Yamani dan Hajarul Aswad. Ada orang akan sebut lagi, di depan Hajarul Aswad hang nak bergaduh macam mana pun, bergaduh lah, bergaduh tak apa, hang tolak aku tolak hang pun tak apa. Tapi rukun-rukun lain akan ada mutawif yang datang, jangan sentuh, ini tak payah sentuh. Ini semua ruh ini datang daripada salaf. Imam Malik yang sebut jangan sentuh lagi dua rukun selain daripada Yamani dan Syami, Yamani dan juga Hajarul Aswad. Abdullah bin Umar sebut jangan pergi pegang makam dan buat sentuh makam untuk ambil berkat makam Nabi. Tuan-tuan bayangkan kalau bukan pemerintah ini di Saudi, Baqi' tu akan jadi apa kat Baqi' tu? Baqi' tu akan jadi ni kotak-kotak bangunan ni. Oh, ini kubur sahabat ni, besarkan dia, hebatkan dia, letak bunga, letak duit. Ini kubur sahabat ni, besarkan dia, letak bunga, letak duit, minta hajat. Apa akan jadi dengan Baqi'? Kita boleh bersetuju ataupun tidak bersetuju, tetapi Wahabi itu telah melakukan beberapa perkara yang lunak hati kita melihat apa yang berlaku di haram. Saya bukan sokong kerajaan Saudi. Ustaz Engku suka boleh cek Facebook saya hantar mereka banyak. Tapi ada sedikit sebanyak hasil dan kerja baik yang mereka lakukan yang kita kena hargai. Tentang istighathah, saya nak seru kita semua sama dalam bab berkaitan dengan tawassul. Lapang dadah lah, jangan kafirkan orang tentang tawassul. Saya bersetuju, jangan kafirkan. Khilaf ulama, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabi, boleh belaka. Siapa nak buat, siapa nak kata bid'ah, jangan kafirkan orang dalam bab ni. Tolong jangan kafirkan orang. Wahabi ada yang kata dekat dengan kafir, tapi dia tak kafirkan juga. Muhammad bin Wahab tak kafir, jangan kafirkan. Tapi berpada-padalah. Kita pun kena nasihatkan kepada kawan-kawan kita di sana juga, janganlah anjurkan orang dengan istighathah sentiasa. Duduk tak duduk, ya Syekh kembalikan unta aku yang hilang, ya Syekh duit tak ada, janganlah, mintalah kepada Allah Ta'ala. Dia bukan satu bab, dia clash dua bab. Hentikan istighathah dengan makhluk, kerana ini bukan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Minta kepada Allah Ta'ala. Itu yang kita nak, dan itu yang kita pertengahkan, dan itu yang kita harap sahabat-sahabat kita di sana. Boleh kalau nak kata harus, boleh kalau sahabat-sahabat kita di sini nak nasihatkan juga, jangan cepat mengkafirkan orang, boleh, tapi hentikanlah. Ini bukan agama yang kita nak. Negara kita pernah berada dalam sisi gelap. Orang pergi ke hutan minta lindung dengan mambang hutan, orang pergi ke laut minta lindung dengan mambang laut, orang pergi ke mana pergi jumpa dengan panglima hitam yang gaib. Ini semua hentikanlah. Agama bukan datang untuk ini. Agama datang untuk membebaskan manusia daripada merhambakan diri kepada manusia kepada memperhambakan diri kepada Allah Ta'ala. Itu yang seterusnya. Dan satu lagi perkara yang saya nak tekankan juga, apa yang kita faham tentang Allah Ta'ala ni, kita ada perbezaan pandangan yang orang awam pun tak tahu, tentang had, tentang jisim, tentang jihah, perbahasan yang panjang ni semua. Tapi kita nak bagi orang faham apa? Kita nak bagi orang faham bahawa bila kamu bercakap, Allah mendengar ucapan kamu. Apabila kamu bergerak melakukan sesuatu, Allah melihat kamu. Ada interaksi langsung dengan Allah. Apabila kamu masuk syurga, kamu akan berbicara dengan Allah Ta'ala. Itu yang kita nak sampai. Akidah begitulah. Tak kisahlah sifat 20 ke, tauhid 3 ke, bila disampaikan kita kepada keyakinan itu telah memadai untuk kita. Jadi perbezaan ada, tapi janganlah dibesarkan perbezaan ini sehingga kita menghapuskan perkara-perkara lain, dan sepatutnya kita boleh berdamai. Terakhir sebelum saya berhenti, saya ingin mengulang ucapan 4 orang ni. Saya mungkin orang yang kelima lah dalam silsilah ni. Kata Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, pandangan terakhir yang aku pegang adalah aku tidak mengkafirkan ahli kiblat. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, pandangan yang aku pegang sama dengan pandangan Abu Hasan Al-Asy'ari, aku tidak mengkafirkan seorang pun di kalangan ahli kiblat. Kata Az-Zahabi, aku mengikut dua orang tokoh ini, Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Ibnu Taimiyah, aku tidak mengkafirkan seorang pun daripada ahli kiblat. Saya pernah dengar perkataan guru saya, Dr. Mazhar, dia orang keempat lah yang saya dengar tidak mengkafirkan seseorang pun di kalangan ahli kiblat, dan di sini saya orang kelima nak sebut benda yang sama.
jangan kafirkan seorang pun di kalangan ahli kitab, melainkan kufur dia jelas. Saya berhenti setakat ini dulu. Terima kasih. Kita berbeza pandangan, kita ada perbezaan yang kita akan terus berbeza lagi selepas ini, bukan sugar coating, kita akan terus berbeza, tapi dalam masa yang sama alhamdulillah kita bukan saling kafir mengkafirkan. Saya tak boleh paksa tuan untuk menerima saya dalam ahli sunnah wal jamaah, tak apalah, itu urusan tuan, tapi pada saya Asy'ariyah dalam ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Ustaz Salman.